Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi memberikan peluang kepada saya berbicara sempena pilihan raya Negeri Melaka yang akan diadakan sesi pembuangan undinya pada 20 November ini di tempat yang telah ditetapkan masing-masing. Hadirin yang dihormati sekalian, saya merupakan ahli jawatankuasa Biro Pendidikan dan Perubahan Masyarakat Amanah Nasional. Begitu juga saya berperanan sebagai Sekretariat dalam Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan yang dibentuk khas untuk menjadi penyemak imbang kepada segala dasar-dasar dan situasi yang berlaku dalam pendidikan negara, sama ada pendidikan dasar ataupun pendidikan tinggi. Tuan-tuan, hadirin yang dihormati sekalian, saya ingin memohon dan merayu kepada anda semua untuk menggunakan peluang yang ada dalam pilihan raya Negeri Melaka kali ini, memberikan signal atau tanda protes kepada kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional dan Barisan Nasional atas kegagalan dan kecelaruan mereka memimpin sistem pendidikan negara yang sedang berlaku sekarang ini. Saya ceritakan sedikit latar. Memang kita sedar bahawa pandemik COVID-19 melanda negara kita beberapa tempoh sebelum langkah Sheraton. Namun kita kena ingat, kemuncak kepada pandemik ini apabila selepas langkah Sheraton itu dilakukan. Tidak ada tindakan yang lebih proaktif semasa itu kerana tidak ada pemerintah yang ditetapkan. Berlarutan daripada itu, pelbagai kekangan-kekangan seperti PKP dan sebagainya terpaksa dilaksanakan. Jadi pelbagai aktiviti sosial terpaksa dihentikan, termasuk sistem pendidikan. Sistem pendidikan di negara kita masih mengamalkan sistem pendidikan lama di mana pembelajaran dilakukan secara bersemuka. Tetapi disebabkan penguatkuasaan PKP dan melandanya pandemik COVID-19, kita tak dapat jalani proses tersebut, sama ada di peringkat dasar, sekolah rendah, sekolah menengah ataupun di peringkat tinggi, di peringkat IPT sama sekali. Jadi inilah situasi yang berlaku ketika pandemik. Proses pendidikan itu terhenti seketika. Kita tahu, kita terimalah. Ada orang baru dalam kementerian, baru masuk, baru ambil alih, mahu melihat situasi itu dengan lebih bagaimana nak cara, ambil masa bagaimana nak teruskan. Okeylah. Tetapi dalam tempoh mengambil masa, semakin lama kita mengambil masa untuk menentukan dasar baru, semakin lama anak-anak kita tercicir dalam pendidikan. Sehingga hujung tahun 2020, sistem pendidikan kita masih bercelaru. Mereka sedikit lega pada bulan 7 2020 apabila kes COVID-19 itu turun dan sekolah dibuka seperti biasa. Jadi mereka lega. Bebanan atau kecurangan, kegopohan, permasalahan yang timbul dalam sistem pendidikan semasa pandemik itu dapat diberhentikan seketika. Tetapi atas pengkhianatan ataupun perbuatan jahat yang menyebabkan pilihan raya negeri Sabah, kes itu melonjak naik semula dan di negeri Selangor terutamanya membuat terpaksa dilaksanakan PKP semula dan tersebar kepada seluruh negara. Jadi persoalan itu berbangkit semula. Bagaimana proses pendidikan anak-anak semasa PKP? Barulah setelah setahun pandemik melanda, istilah PDPR itu baru mula dimulakan. Tapi banyak kecelaruan. Kalau di peringkat IPT pula, banyak keputusan-keputusan yang tak betul ataupun terpaksa di U-turn semula, ditarik balik semula kerana tidak mendapat memahami konteks sebenar untuk kita laksanakan sistem pendidikan semasa pandemik. Jadi saya nak tekankan dasar pengajian pendidikan dasar itu, banyak perkara-perkara kecurangan dalam PDPR. Sebelum adanya PDPR, sebelum adanya belajar secara online, bebanan guru hanya 30%. Tetapi bila ada PDPR, naik mencanak 70%, 80%. Malangnya, separuh daripada bebanan itu adalah isu pengkeranian. Bukannya isu pendidikan yang tidak ada kena-mengena langsung dengan pembangunan atau perkembangan anak-anakmu kita. Tapi siapa yang ambil tahu? Siapa yang memberikan perhatian dalam isu ini? Tidak ada. Bermacam-macam
kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan. Tapi, adakah respon daripada mereka? Tak ada. Mereka hanya menjawab dengan arahan-arahan surat berkeliling di sekolah masing-masing. Itu pun hanya perkara-perkara tertentu. Kejayaan terbesar Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan adalah mendesak supaya diberikan insentif kepada guru-guru yang telah banyak keluarkan kos dalam bentuk PDPR. Ini salah satunya. Okey? Dan ada banyak tuntutan-tuntutan lain yang kita minta dan ada yang akhirnya diterima oleh kerajaan. Ini desakan kita. Dan pelbagai kecelaruan sehingga hari ini kita lihat bagaimanakah masa depan anak-anak murid kita. Memang sekolah telah dibuka dalam bentuk penggiliran, tetapi adakah itu sudah menyelesaikan masalah? Adakah keciciran yang berlaku dalam tempoh 2 tahun itu dapat diatasi dengan pembukaan sekolah baru-baru ini saja? Tidak. Mesti ada plan, mesti ada usaha, mesti ada perancangan yang teliti bagaimana kita mau keluarkan semula anak-anak bangsa kita ini daripada keciciran. Tapi tidak ada. Sampai hari ini tidak ada. Belanjawan yang dibentangkan oleh kerajaan, tidak ada yang boom kepada untuk Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi. Mereka sambil lewa. Tuan-tuan dan puan-puan, jika kita biarkan keciciran ini berlaku, tambah lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita akan meneruskan generasi yang tidak ada ilmu, generasi yang tercicir, generasi yang gagal, dan banyak masalah yang akan timbul dalam negara kita 10 tahun yang akan datang. Oleh itu, saya mohon kepada rakyat di negeri Melaka, undilah Pakatan Harapan sebagai tanda kita nak protes pada Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional yang tidak cakna, yang sambil lewa dalam menguruskan sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, itulah harapan saya. Peluang yang ada ini jangan dilalaikan, peluang yang ada ini janganlah disia-siakan. Semoga saya harap Pakatan Harapan diberikan peluang pada pilihan raya negeri Melaka kali ini di bawah pimpinan Tuan Haji Adli Zahari dan parti-parti komponen yang ada dalam Pakatan Harapan. Sekian, selamat mengundi, terima kasih.